Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisis kekurangan bekalan bahan api dan gangguan rantai bekalan tenaga telah mengukuhkan keutamaan kecekapan tenaga dan mampu milik bahan api sebagai dasar teras negara. Walaupun negara Brunei Darussalam dalam kedudukan yang baik, negara tidak terlindung daripada kesan tersebut kerana ketidakstabilan harga telah memberi kesan kepada rakyat dan industri. Perkara itu antara yang dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua semasa menghadiri mesyuarat sidang kemuncak Asia Zero Emission Community AZEC Plus secara dalam talian. Yang berhormat Pihin Datuk Lela Raja Meja Jana Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof seterusnya menyatakan negara Brunei Darussalam menyokong pendekatan yang seimbang dan kekal komited untuk mempercepatkan sumber tenaga alternatif termasuk tenaga boleh diperbaharui pada kadar yang seiring mengikut keperluan dalam negeri sambil mengekalkan pelaburan dalam sektor minyak dan gas. Sebagai pengeluar tenaga yang stabil dan boleh dipercayai, negara turut menggariskan sebarang inisiatif serantau mestilah inklusif, seimbang, membawa manfaat bersama dan menghormati keselamatan bekalan tenaga dalam negeri masing-masing. Sidang kemuncak tersebut dipengerusikan oleh Perdana Menteri Jepun, Sanai Takaichi, yang menekankan bahawa negara-negara yang paling terkesan akibat gangguan rantai bekalan berkenaan adalah negara-negara di rantau Asia dan menyeru keperluan memperkukuhkan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran keselamatan tenaga. Penyertaan negara dalam mesyuarat sidang kemuncak berkenaan mencerminkan komitmen berterusan dalam menyokong kerjasama serantau selain memastikan keselamatan tenaga dan kestabilan ekonomi terus terpelihara. Juga menyertai Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Jaringan 4 Medical Center JPMC mencapai kejayaan penting dalam tanggungjawab sosial korporatnya dengan menaik taraf kemudahan di Learning Ladders Society. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Eksekutif JPMC. Penaik tarafan tersebut mengukuhkan kapasiti pusat berkenaan dalam menyediakan program intervensi awal dan sokongan perkembangan berstruktur bagi kanak-kanak autisme dan keperluan yang berkaitan. Juga diadakan sambutan Hari Raya yang dihoskan oleh Learning Ladders. 20 anak yatim dan anak-anak daripada golongan tertentu menerima sumbangan derma dan zakat dalam Majlis Sentuhan Kasih Syawal, anjuran SMFZ Event Planner and Management, Kencana Laila Entertainment dan Projek Impian Cahaya Iman. Majlis berlangsung kemarin di sebuah kafe di Kulam. Subhan disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis antara lain bertujuan menggalakkan budaya berkongsi rezeki dan menyemai rasa kasih sesama anggota masyarakat. Juga diadakan penyampaian sumbangan kepada 2 pelajar cemerlang dalam bidang akademik dan hafazan Al-Quran sebagai galakan mereka untuk terus menimba ilmu. Majlis Perniagaan Wanita dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Sharif Ali kemarin mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sambutan lebih bermakna lagi apabila 10 anak yatim yang terpilih dari daerah Brunei dan Muara menerima sumbangan. Majlis berlangsung di sebuah restoran di Kampung Salam Bigar. Sumbangan merupakan hasil daripada kutipan dan inisiatif bersama Majlis Perniagaan Wanita. Acara antara lain bertujuan memupuk semak keprihatinan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan usahawan wanita.
Agama Islam memberikan garis panduan yang jelas dalam pergaulan sesama insan termasuk untuk menjaga lisan, memuliakan adab dan menyempurnakan akhlak. Pergaulan yang berteraskan adab dan ihsan akan melahirkan masyarakat yang sejahtera, dihiasi kasih sayang dan saling hormat menghormati. Perkara tersebut antara kandungan khutbah Jumaat yang bertajuk Sahabat Sejati Teman di Dunia, Peneman di Akhirat. Khutbah Jumaat juga menyentuh mengenai nilai persahabatan yang bukan sekadar penguat langkah dalam menempuh ujian dunia tetapi juga cahaya yang menuntun menuju akhirat. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahawa sahabat yang baik ialah sahabat yang memiliki beberapa sifat utama. Pertama, berakal dan bijaksana agar nasihatnya membawa manfaat. Kedua, baik akhlaknya supaya persahabatan itu terbina atas adab dan hormat. Ketiga, salih dan bertakwa agar kita dibimbing kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, tidak tamak kepada dunia supaya hubungan tidak dicemari kepentingan duniawi. Kelima, jujur dan amanah agar persahabatan dibina atas kepercayaan. 148 bakal haji yang mengikuti pakej Haji Straits Central Agency (SCA) menghadiri sesi taklimat pengurusan haji bagi bakal jemaah haji kendalian syarikat berkenaan. Taklimat diadakan di sebuah hotel di Kuala. Taklimat diisikan dengan taklimat manasik haji dan taklimat pengurusan haji serta logistik. Taklimat ini bertujuan sebagai persiapan akhir untuk para jemaah haji agar mereka lebih bersedia daripada segi fizikal, mental dan juga rohani. Selain daripada itu juga para jemaah turut diberikan penerangan berkaitan dengan pengurusan iaitu daripada segi perjalanan, kesihatan, keselamatan serta keperluan sepanjang berada di tanah suci nanti. Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA, sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada 1 Januari 2021, berperanan dalam memastikan produk makanan sentiasa selamat, bersih dan berkualiti. Ikuti laporannya bersama pewarta RTB Ahmad Murad Haji Mohin. Bermula 1 April 2026 dengan pembukaan cawangannya yang baru di daerah Blaid, BDFA telah mengambil alih tugas dan tanggungjawab berkaitan keselamatan makanan daripada Pejabat Kesihatan Daerah Blaid bagi mendekatkan perkhidmatannya kepada masyarakat serta menyokong peranannya dalam memastikan keselamatan makanan untuk semua. Perkhidmatan yang disediakan di cawangan Kuala Blaid merangkumi pemeriksaan kebersihan dan keselamatan makanan termasuk aktiviti pemantauan dan pengambilan sampel makanan, memberikan khidmat nasihat dalam perkara yang berkaitan dengan keselamatan makanan, penyiasatan aduan dan insiden keselamatan makanan, kursus pengendalian makanan, pelaksanaan inisiatif bagi meningkatkan kesedaran awam termasuk kempen pendidikan dan latihan, kerjasama dengan agensi berkaitan serta pihak berkepentingan dalam industri makanan bagi menggalakkan amalan makanan yang selamat. Kami nasihati bis jurang untuk orang mematuhi apa-apa yang kata ni apa yang pihak BDFA maklumkan kepada mereka, sebab pada untuk sesi pemeriksaan selepas itu akan diadakan konsultasi bersama di sini juga masa ni dan diserahkan dokumen yang diperlukan. Jadi di sana akan orang dapat melihat apa-apa kesalahan dan akan diperbaiki, dan pemeriksaan susulannya akan diadakan depends on dalam 3 hari atau seminggu atau 2 minggu. Depends on the risiko, high risk yang didapati semasa pemeriksaan. Kami sama-sama untuk memperbaiki jadi makanan yang dihidangkan kepada orang ramai ini selamat. Para pengendali makanan tidak kira yang berniaga maupun di rumah dinasihatkan untuk lebih peka dan sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap keselamatan makanan dengan mengambil 5 langkah mudah, iaitu jaga kebersihan, asingkan makanan mentah dan makanan yang sudah masak,
memastikan makanan masak sepenuhnya, simpan makanan dalam suhu selamat yang berpatutan dan gunakan air serta bahan yang bersih dan selamat. Laporan Ahmad Murad Haji Muhin untuk Berita RTB. Rimba Point dengan kerjasama Trifi Brunei menganjurkan jualan cutesy lane khusus diadakan bagi mempamerkan pelbagai hasil ciptaan seni kraft tangan usahawan tempatan. Diadakan sehingga esok jualan berlangsung di Rimba Point. Lebih 30 usahawan tempatan menyertainya yang menawarkan berbagai jenis barangan seperti pakaian, aksesori perhiasan, hasil kraft tangan dan makanan serta minuman. Yang antara lain bertujuan menyokong peniaga-peniaga kecil dalam mempromosikan produk di samping menawarkan jualan dengan harga yang berpatutan. Harapan saya selepas event ini adalah untuk lebih memajukan usaha peniaga kami di masa yang akan datang. With joining this kind of event is getting exposure for my business so that more people recognize me in events, and once they recognize you, they tend to buy more things from you. I've always enjoyed how they set up the flow of their events, so I wanted to try my own hand and make my first step in participating as my own business. Separuh jalan di Jalan Utama Berakas ditutup sementara hari ini, 18 April. Penutupan jalan adalah bagi kerja-kerja pembaikan jalan di Jalan Utama Berakas, Mukim Berakas A. Kerja-kerja tersebut bermula 10 malam hingga 6 pagi. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Tutong Belait di antara Simpang 787 yakni Spark dan Simpang 544 juga ditutup sementara hari ini. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemasangan paip air mentah utama Badas bermula pukul 9 malam sehingga kerja-kerja selesai. Para pengguna jalan diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan.